Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan yang berada di ruangan TikTok, Ayu Hafiz, Fatimah Az-Zahra, Ahadmi, Farah dan juga Rodi Hidayatullah, Umar serta semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB. Ahlan-ahlan Fatimah Samsuddin, Adlin Maira, Fauzia Ahmad Isa, Zalila Cikdan, Haifa Najwa, Indun Hashim, Fauzia Ahmad Isa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung pada pagi ini daripada pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis Sunan Tirmizi ataupun kita kenali juga dengan nama Jami' Tirmizi. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga kita dapat memperbiasakan diri apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada bab yang ke-38, masih lagi berkenaan tentang hukum ahkam. Yang mana pada bab yang ke-38 Imam Tirmizi membawakan tajuk babu ma dzukira, bab pada hadis yang telah disebutkan fi ihya'i, pada menghidupkan ardil mawad, tanah yang gersang ataupun tanah yang mati, tanah yang tidak dimiliki. Maka kita boleh lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, wa yushtaratu, dan disyaratkan untuk memajukan tanah yang tidak memiliki. Kata Imam Abu Hanifah, iznul imam, perlu ada keizinan daripada pemerintah. Itu Imam Abu Hanifah punya pendapat. La indal hijaziyin, dan di sisi pendapat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesuatu tanah yang mati, yang tidak dimiliki, yang gersang, maka pada waktu itu tidak perlu meminta izin kepada pemerintah untuk dimajukan. Zaman kita lebih banyak digunakan pendapat Imam Abu Hanifah, iaitu memerlukan kepada keizinan daripada pemerintah untuk memajukan sesuatu tanah. Riwayat 1363. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Lalu zaman dulu kerana kurangnya orang dan pada waktu itu tidak terurusnya sistem, maka mana-mana orang yang memajukan sesuatu tanah yang mati, yang tidak berpenghuni, yang jauh daripada hak milik orang lain, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya. Maka dikenali dengan hukum ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang tidak yang tidak berpenghuni, tanah yang mati, tanah yang tidak dimiliki.
Riwayat 1363. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Ayyub an Hisham bin Urwah an abihi an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya barang siapa yang menghidupkan yang memajukan arda sebidang tanah maitah yang sifatnya pada waktu itu mati. Mati bermaksud tidak berpenghuni dan tidak dimiliki oleh sesiapa. Fahiyalah sabda Nabi, maka tanah tersebut adalah miliknya. Walaisa dan tidak ada li'irki zalimin bagi seseorang yang bertujuan memiliki tanah tersebut secara zalim hakun sebarang tuntutan dan hak. Maka bila tanah tersebut daripada kosong, tidak dimiliki sesiapa, dia yang majukan, dia yang hidupkan, dia yang pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad berkorban dan sebagainya, maka sabda Nabi SAW, tanah itu adalah miliknya. Riwayat 1364. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Ayyub an Hisham bin Urwah an Wahb bin Kaisan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ahya barang siapa menghidupkan memajukan ardan maitah sebidang tanah yang mati yang pada waktu itu gersang, fahiyalah maka tanah itu adalah miliknya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad rawahu dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian mereka daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Nabi, namun secara mursal, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, dan itulah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Lalu mereka berkata, lahu untuk orang yang memajukan tanah yang tidak berpenghuni dan tidak dimiliki bighairi izni sultan, walaupun tanpa keizinan daripada pemerintah. Wa qala ba'duhum dan sebahagian daripada mereka pula telah berkata, laisa lahu tidak boleh untuk seseorang itu menghidupkan tanah yang mati illa kecuali mesti kena ada keizinan daripada pemerintah. Namun pandangan Imam Syafi'i adalah tidak perlu meminta izin, wal qaulul awwal dan pendapat yang pertama adalah lebih sahih. Namun zaman kita pendapat Imam Abu Hanifah yang lebih banyak diamalkan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir Amr bin Auf Al-Muzani yang merupakan ayah kepada Kathir, dan juga riwayat daripada Samurah radhiyallahu anhu. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna qala sa'altu Abul Walid at-Tayalisi an qawlihi wa laysa li'irkin zalim haqqun. Apakah maksud ungkapan daripada sabdaan Nabi wa laysa li'irkin zalimin haqqun? Faqal, maka telah berkata Muhammad bin Musanna, al-irku zalim, maksud daripada sabdaan Nabi al-irku zalim adalah al-ghasib, perampas, alladhi yang ya'khudhu suka mengambil ma laysa lahu apa yang bukan milik dia. Maka sabda Nabi, dan tidak boleh untuk perampas beroleh sebarang hak. Maksudnya yang Nabi bagi keizinan adalah tanah yang tidak berpenghuni, tanah yang tidak dimiliki, tanah yang pada waktu itu jauh daripada orang lain. Itu yang Nabi bagi izin untuk dimiliki. Tapi merampas hak orang, pada waktu itu menganiaya dengan mengambil tanah orang, maka itu Nabi tidak izinkan. Sebab itu sabda Nabi, walaysa li'irkin zalim, dan tidak ada bagi orang yang mengambil sesuatu tanah secara zalim hakun sebarang hak dan juga sebarang peluang. Qultu, berkata Imam Tirmizi, huwa ar-rajul, perampas adalah seseorang yang bercucuk tanam pada tanah selain dia. Qultu, maka berkata perawi iaitu Abu Musa Muhammad bin Musanna, maka aku telah bertanya kepada Abul Walid At-Tayalisi, adakah termasuk seseorang yang bercucuk tanam di tanah orang lain tanpa izin? Maka berkata Abul Walid At-Tayalisi, huwa dzaka, itu pun termasuk di dalam berlaku zalim dan merampas hak orang lain.
Bab yang ke-30 ayat 9, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fil qata'i, berkenaan tentang pemberian tanah kurniaan. Zaman dulu ada tanah kurniaan. Tanah kurniaan ini pemerintah bagi kepada orang yang pada waktu itu memajukan kawasan tersebut. Al-qata'i adalah tanah kurniaan, tanah yang dapat daripada pemberian sultan, pemerintah, raja dan sebagainya. Lihat Al-Qata'i pada baris yang ketiga. Maka Al-Qata'i Sahara pada baris yang ketiga adalah jamak kepada qati'ah. Apakah itu qati'ah? Ma yu'ayyinul imam minal ardi li ahad. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daripada tanah untuk seseorang yang tertentu. Zaman kita istilahnya taman kurniaan, yang mana zaman kita dah makin tak ada, tapi zaman dulu sebahagian orang dikurniakan tanah apa dan sebagainya daripada pihak pemerintah kerana mereka termasuk di kalangan orang yang memajukan tanah tersebut. Riwayat 1365. Qultu li Qutaybah bin Sa'id haddathakum Muhammad bin Yahya bin Qais al-Maribi qala akhbarani abi an Thumamah bin Sharahil an Sumay bin Qais an Shumair an Abiyad bin Hammal radhiyallahu anhu, daripada Abiyad bin Hammal radhiyallahu anhu annahu wafada, bahawa sesungguhnya mereka telah datang sebagai rombongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaqta'ahu, meminta tanah kurniaan, al-milih, yang merupakan tempat lombong, tempat lombong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat lombong garam, banyak garam di kawasan tersebut. Maka pada awalnya Nabi tak tahu, faqata'alah, maka Nabi SAW telah izinkan. Nabi kata, baik, tanah tu milik kau. Falamma an walla, maka apabila mereka telah berlalu pergi, qala rajulun minal majlis, telah berkata seseorang daripada kalangan penghuni majlis, atadari, adakah baginda tuan tahu, ma qata'talah, apa yang tuan telah tetapkan untuknya? Innama qata'ta, sesungguhnya tuan telah menetapkan untuknya al-ma'i, al-idda, yang tidak putus, maksudnya sesuatu yang mana rezekinya tidak terputus-putus. Qala, maka berkata perawi, bila Nabi dapat tahu, asalnya Nabi tak tahu tanah tersebut adalah lombong garam, maka Nabi SAW fantaza'ahu, Nabi mengambil semula lombong garam tadi, minhu, daripada orang yang Nabi telah kurniakan bidang tanah tadi, kerana di situ terletaknya kepentingan untuk umat Islam, berbanding kalau seorang je dapat, tapi Nabi SAW nakkan ianya adalah kepentingan untuk umat Islam. Lihat kepada Syaykha pada baris yang paling bawah. Daripada sini kita boleh nampak ulima min istirdadin Nabi, diketahui daripada Nabi mengambil balik lombong garam daripada Abiyad bin Hammal tadi, annahu yajuzur ruju' fil hibah, dalam memberi hadiah boleh untuk minta balik hadiah tersebut, maka sebenarnya adalah boleh. Qal, maka fantaza'u, qal, maka berkata perawi, wasa'alahu, maka dia pun telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yuhma, yuhma maksudnya yuhya, apa yang boleh dikira sebagai menghidupkan tanah yang mati, yuhma ay yuhya. Sebab itu lihat kepada Sahara, amma yuhma wal muradu bil humma al ihya, pada waktu itu menghidupkan. Maka bila Nabi ambil balik, dia tanya, wahai Rasulullah, tanah yang mana yang boleh dikira sebagai menghidupkan tanah yang mati tersebut? Maka sabda Nabi SAW, ma lam tanalhu, tanah yang tidak sampai kepadanya, khifaful ibil, derapan tapak kaki unta. Maksudnya tanah yang jauh daripada orang, yang tak pernah ada orang sampai. Tanah yang macam tu, kalaulah diusahakan, maka boleh menjadi milik dia. Fa aqarra bihi Qutaybah,
Maka Qutaibah telah membenarkan riwayat ini dan telah berkata na'am. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Qais al-Maribi nahwa. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Wa'il Asma yang merupakan anak perempuan Abu Bakar. Namun hadis Abiyad bin Hammal adalah hadis yang hasan gharib, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka fil qata'i, pada tanah kurniaan. Maka jawapannya boleh. Kalaulah pemerintah kurniakan, maka tanah tersebut adalah miliknya. Yarawna, mereka berpandangan jaizan bahawa boleh an yuqti'al imamu, untuk imam memutuskan menetapkan sesuatu kurniaan liman ra'a dzalik, untuk yang pemerintah merasakan sesuai. Bab riwayat yang ke-1366. Wa bihi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Syu'bah Simak qala sami'tu Alqamah bin Wa'il yuhadditsu an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu, telah menetapkan sebidang tanah kurniaan untuknya bi Hadramaut, di Yaman. Nabi bagi untuknya sebidang tanah di Yaman. Berkata perawi yang bernama Mahmud, wa haddatsana an-Nadr bin an Syu'bah wa zada fihi wa ba'atha ma'ahu Muawiyah, dan Nabi telah menghantar bersama dengan dia Muawiyah untuk pada waktu itu mengurniakan kepadanya tanah tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-40, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi fadlil gharsi, pada kelebihan bercucuk tanam. Sebenarnya banyak kelebihan bercucuk tanam. Bila ada burung-burung makan, bila ada makhluk makan, selagi mana pokok tersebut hidup, selagi itu kita dapat pahala walaupun dah meninggal dunia. Riwayat 1367. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ma min muslim, tidak ada seorang Islam pun yang risu, yang bercucuk tanam, gharsan, apa-apa tanaman, au yazra'u, ataupun meletakkan benih, zara'an, mana-mana tanaman, lalu fayakul, telah makan daripada pokok ataupun tanaman tersebut, insanun, mana-mana manusia, au tayrun, hatta burung, au bahimatun, ataupun binatang, illa kanat lahu sadaqah, kecuali dia mendapat pahala sedekah. Walaupun dah meninggal dunia, berterusan pada waktu itu dia mendapat pahala sedekah. Sebab itu bercucuk tanamlah. Walaupun kita tak dapat ambil manfaat daripada tanaman tersebut, tapi orang yang mengambil manfaat, kita berterusan mendapat pahala, hatta binatang sekalipun. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Ayyub, Ummu Mubashir, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum. Hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-41, bab ma jaa fil muzara'ah, bab pada hadis yang telah datang berkenaan bercucuk tanam. Riwayat 1368. Wa bi ilahi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amala, telah mengadakan perjanjian ahla Khaybar, dengan penduduk Khaybar. Maka penduduk Khaybar ni bila mereka kalah dalam peperangan, sepatutnya mereka kena tinggalkan Khaybar. Tapi mereka pada waktu itu telah merayu kepada Nabi untuk mereka dibenarkan tinggal di Khaybar. Dan bila-bila masa Nabi nak halau mereka, mereka sedia kemudian. Maka Nabi SAW kata, baik, alang-alang ke anak tinggal sini, maka pada waktu itu jagalah tanah yang telah menjadi milik Nabi dan para sahabat, dan untuk mereka adalah separuh daripada hasil yang dapat daripada tanah tersebut. Maka Nabi telah melakukan perjanjian dengan penduduk Khaybar bisyatri, dengan dengan separuh daripada apa yang keluar daripada hasil tanaman Khaybar, sama ada daripada buah ataupun tanaman. Maka itu bukan tanah mereka dah, itu dah tanah milik Nabi dan umat Islam. Tapi Nabi tak halau mereka, Nabi benarkan, izinkan mereka untuk tinggal dengan syarat separuh tanah yang mereka usahakan mereka boleh guna untuk makan dan jual, separuh lagi mereka kena serahkan kepada Nabi dan pemilik tanah daripada kalangan sahabat Nabi.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka. Lam yarau, mereka berpandangan tidak mengapa dengan akad muzara'ah. Tidak mengapa. Maksudnya tanah tu milik seseorang dan usaha daripada orang lain dan mereka bagi pembahagian daripada hasil tanaman. Sama ada pembahagian tersebut ala nis adalah separuh, 1/3 ataupun 1/4. Waqtara, dan telah memilih sebahagian mereka an yakunal badru, bahawa benih mestilah daripada tuan tanah. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Wa kariha, dan mengatakan tidak boleh sebahagian daripada ahli ilmu akan muzara'ah yang pada waktu itu berlandaskan dengan 1/3 dan 1/4 daripada hasil. Walam yarau, dan mereka juga berpandangan tidak mengapa dengan perjanjian musaqah musaqah pohon kurma dengan 1/3 dan 1/4. Dan ini adalah pandangan Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata muzara'ah tak boleh. Muzara'ah tak boleh. Apakah muzara'ah? Tanah daripada saya contohnya, yang pada waktu itu menghidupkan tanah, memajukan tanah adalah orang lain, dan bayaran orang itu adalah daripada hasil yang bakal keluar daripada tanah. Imam Syafi'i kata tak boleh, tapi imam yang lain mengatakan boleh. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu nak buat macam mana? Kata Imam Syafi'i, walam yara ba'duhum an yasiha syai'un minal muzara'ah, dan mereka berpandangan bahawa tidak ada yang sahih daripada akad muzara'ah kecuali jalan keluarnya adalah antustajaral ardu, disewakan tanah itu dengan emas dan perak. Sewakan tanah. Tapi pada waktu itu tanah tersebut hasilnya dibahagi 1/3, 1/2, 1/4. Imam Syafi'i kata tidak boleh. Okey, apakah beza musaqah dengan muzara'ah? Lihat kepada Syaihah pada baris yang kedua, pada baris yang pertama. Al-musaqah, kata para ulama, adalah perjanjian yang lebih kurang sama. Tanah milik saya, usaha pada orang yang lain. Maka musaqah dia lebih khusus kepada kebun-kebun kurma. Itu musaqah. Muzara'ah pula adalah khusus pada tanaman seperti gandum dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengatakan tidak boleh pada muzara'ah. Namun pada waktu itu Imam Syafi'i kata untuk musaqah, untuk kebun kurma boleh, tapi untuk tanaman selain daripada kurma tidak boleh. Maka ini perbezaan pendapat yang ada daripada sudut para ulama memahami sesuatu nas dan dalil. Bab yang ke-42, riwayat 1369. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash an Abi Hasin an Mujahid an Rafi' bin Khadij. Daripada Rafi' bin Khadij, beliau berkata, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an amrin, daripada sesuatu perkara yang walaupun perkara itu untuk kami adalah bermanfaat. Apakah perkara tersebut? In kana li ahadina ardun, kalaulah salah seorang daripada kami memiliki sebidang tanah, an yu'tiha, maka Nabi telah melarang. Maksudnya nahaan. Nabi telah melarang untuk tanah tersebut diberikan kepada orang lain untuk diusahakan bi ba'dhi kharajiha, dengan pertukaran, dengan bayaran sebahagian daripada hasil tanaman. Nabi larang. Kalaulah pada waktu tu bagi orang untuk mengusahakan tanah dan bayaran dia adalah hasil daripada tanaman, 1/3, 1/2 dan sebagainya, maka Nabi larang. Au bidarahim, pada waktu itu dengan bayaran wang. Ini sebenarnya boleh, tapi kadang-kala Nabi SAW larang, takut-takut berlaku pergaduhan. Tiba-tiba hasil tu lebih banyak daripada sewaan yang mereka bayar.
Wa qala, maka sabda Nabi, idza kana li ahadikum ardun, apabila milik salah seorang daripada kamu sebidang tanah, falyamnahha, maka hendaklah dia hadiahkan kepada teman dia untuk mengusahakan tanah tersebut buat sementara waktu, au liyazra'ha, ataupun dia bercucuk tanam sendiri. Bercucuk tanam sendiri ataupun pada waktu itu bagi kepada orang lain secara percuma untuk orang tersebut majukan tanah tersebut untuk sementara waktu. Riwayat 1370. Wabi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Al-Fadl bin Musa Asy-Syaibani qala hadatsana Syariq an Syu'bah an Amr bin Dinar an Taus an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuharrimil muzara'ah, Nabi tidaklah mengharamkan muzara'ah. Maka ini pada waktu itu adalah penjelasan kenapa dalam sebahagian riwayat Nabi tak bagi muzara'ah, dan itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Maka mereka berkata, walakin amara, akan tetapi Nabi SAW telah memerintahkan ayyar fuqa, untuk berlaku dengan lemah lembut sebahagian kepada sebahagian yang lain. Maka di sini dibawakan riwayat ini nak cuba menerangkan hadis-hadis yang Nabi melarang perbuatan muzara'ah. Apakah muzara'ah? Tuan tanah pada waktu itu memberikan tanah kepada orang lain untuk bercucuk tanam, dan bayarannya adalah sebahagian daripada hasil cucuk tanam. Maka itu muzara'ah. Maka ada hadis yang menunjukkan Nabi larang. Maka dibawakan hadis ini oleh Imam Tirmizi nak menerangkan Nabi larang bukan kerana ianya adalah haram, tetapi kerana itu adalah awal Islam. Nabi nak pada waktu itu umat Islam saling tolong menolong secara percuma. Lagi-lagi banyak sahabat yang pada waktu itu datang selai sepinggang. Maka sebab itu Nabi tak bagi dengan hasil tanaman, tapi Nabi suruh bagi secara percuma. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zaid bin Thabit, hadis Rafi'. Terdapat padanya begitu banyak percanggahan. Diriwayatkan daripada hadis ini daripada Rafi' bin Khadish, daripada makcik-makciknya, dan diriwayatkan juga daripadanya daripada Zuhair bin Rafi', dan beliau juga merupakan salah seorang daripada makcik-makciknya. Ummah maksudnya makcik. Wa qadriyah, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada beliau ala riwayatin mukhtalifah, dengan sanad-sanad yang berbeza. Maka kita telah selesai tajuk berkenaan tentang hukum ahkam. Tajuk yang baru adalah berkenaan tentang diyat. Diyat, bayaran-bayaran denda apabila telah melakukan sesuatu kesalahan, terutamanya kesalahan yang menyebabkan kematian sengaja ataupun tidak, ataupun kecederaan. Maka bab yang ke-16, tajuk besar yang ke-16, Abwabud Diyat, kitab ataupun hadis-hadis yang berkenaan tentang diyat yang sabit daripada Nabi SAW. Bab yang pertama, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang, fiddiyah, berkenaan tentang diyat, kam hiya, berapakah diyat daripada bilangan unta. Lalu, berapakah diyat daripada bilangan unta? Lihat kepada Arafah, kepada baris yang pertama. Ittafaqu, semua para ulama fiqh telah bersepakat bahawa diyat itu adalah 100 ekor unta. Namun percanggahan hanyalah terdapat pada adakah unta tersebut jenis dan kualitinya dibahagi 3 ataupun bagaimana. Apakah itu diyah mughallazah dan mukhaffafah dan sebagainya. Maka ini adalah percanggahan pendapat di antara para ulama fiqh. Riwayat 1371. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Sa'id al-Kindi al-Kufi qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah an al-Hajjaj an Zaid bin Jubair an Khishf bin Malik. Daripada Khishf bin Malik, beliau telah berkata, aku telah mendengar sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qada, telah memutuskan, telah menetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi diyatil khata', pada diyat pembunuhan tidak sengaja. Diyatil khata' maksudnya qatlul khata', pada diyat, pada bayaran yang perlu dibayar oleh seseorang yang telah membunuh orang lain tidak sengaja. Apakah contoh tak sengaja? Contohnya dia tengah memburu dalam hutan, maka dia nampak ada pergerakan, diingatkan binatang rusa ke apa, maka dia pun tembak.
rupa-rupanya itu manusia, dia tak sengaja untuk bunuh orang, maka di situ ada diat dia, dipanggil diat pembunuhan secara khata', secara tidak sengaja. Maka apakah bayaran untuk diatul khata'? Maka sabda Nabi, 20 ibnata makhat, 20 ekor unta jantan yang berusia 2 tahun. 20 bani makhat, 20 ekor unta 20 ekor unta betina yang berusia 2 tahun. Itu nombor 1. Kemudian 20 ekor unta jantan yang berusia 2 tahun. Wa 20 dan 20 ekor unta binti labun. Binti labun adalah unta yang dah masuk usia 3 tahun. Wa 20 jaza'ah dan 20 ekor unta jaza'ah. Apakah itu jaza'ah? Boleh lihat saharab muka surat selepasnya, baris yang pertama, iaitu unta yang dah berusia 5 tahun. Itu jaza'ah. Dan 20 tahun unta hiqah. Apakah itu hiqah? Iaitu boleh lihat juga saharab pada baris yang pertama muka surat berikutnya, iaitu unta yang dah masuk usia 4 tahun. Maka dia ada kategori-kategori dia, seperti mana yang kita telah baca sebentar tadi. Maka 20 unta bintu makhat, 20 unta ibnu makhat, 20 unta bintu labun, 20 unta jaza'ah dan 20 unta hiqah dengan usia-usia yang berbeza. Bintu makhat ataupun ibnatu makhat adalah unta yang berusia 2 tahun. Bintu labun adalah unta betina yang berusia 3 tahun. Jaza'ah adalah unta yang berusia 5 tahun. Dan hiqah adalah unta yang berusia 4 tahun. Ada yang mengatakan 6. Itu perbezaan pendapat. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Hisham ar-Rifa'i qala hadatsana Ibn Abi Zaidah wa Abu Khalid al-Ahmar an al-Hajjaj bin Arta nahwa. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Mas'ud kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada periwayatan daripada sanad ini, dan sungguh telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud juga, namun secara mauquf. Apakah mauquf? Maksudnya sanad itu berhenti kepada sahabat, tidak disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhahaba, dan sungguh telah mengambil pandangan ini sebahagian daripada ahli ilmu, dan itulah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah bersepakat ahli ilmu bahawa sesungguhnya diat diambil selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Diat pembunuhan tak sengaja, dia boleh bayar ansuran selama 3 tahun. Pada setiap tahun kena bayar 1/3 diat. 33 ekor unta. Wara'au, dan mereka berpandangan bahawa diat pembunuhan yang tidak sengaja alal aqilah pada waktu itu dibahagi-bahagikan di antara keluarga. Dibahagi-bahagikan antara keluarga. Fara'a, maka sebahagian telah berpandangan apakah yang dimaksudkan dengan aqilah, maka itu adalah qarabatur rajul, pada waktu itu keluarga lelaki daripada sebelah ayahnya. Sebelah ibunya tak terlibat. Mana-mana keluarga daripada sebelah ayah lelaki tersebut, mereka kena turut bersama membantu untuk membayar sebahagian kecil diat untuk diserahkan kepada keluarga si mati untuk tempoh selama 3 tahun ansuran dia. Lihat kepada Arafah pada baris yang akhir sekali. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang orang Arab tak ada masalah, kerana orang Arab nasab mereka terpelihara, mereka ada kabilah, mereka ada banu dan sebagainya. Dan untuk orang Ajam pula pada waktu itu adalah kena ambil daripada registration. Daripada registration pada waktu tu kena cari siapakah keluarga yang perlu untuk membantu dia. Hakim dan juga sultan akan paksa mereka untuk bantu dia. Okey, berapakah yang mereka kena banyak? Wa yuhammal, dan mereka akan diminta untuk membantu dia membayar selama tempoh tersebut rub'a dinar, 1/4 dinar sahaja, lebih kurang dalam 250 seorang pada waktu itu untuk bantu dia. Dan telah berkata sebahagian daripada mereka boleh pergi sampai separuh dinar. Fa in tammatid diyah,
Kalaulah diat itu telah sempurna dengan jumlah bilangan keluarga lelaki daripada belah pihak ayah yang ada, maka cukup. Dan kalaulah tidak, maka akan dilihat kepada kepada kabilah yang terdekat yang ada hubungan keluarga dengannya, faulzimu, maka akan dilazimkan untuk mereka bantu juga. Riwayat 1372. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Sa'id ad-Darimi qala hadatsana Habban qala hadatsana Muhammad bin Rashid qala hadatsana Sulaiman bin Musa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qatala, barang siapa yang telah membunuh muta'ammidan dengan sengaja, dufi'a, akan diserahkan kepada wali orang yang kena bunuh. Fa in sya'u, jika mereka mahu, qatalu, mereka boleh kisas dengan membunuh orang ini. Wa in sya'u, dan jika mereka mahu, mereka boleh mengambil diyah. Diyah pembunuhan sengaja berbeza daripada diyah pembunuhan tak sengaja. Bilangan unta sama, namun pada waktu itu jenis unta berbeza. Maka apakah lalu unta yang pada diat pembunuhan sengaja, untanya lebih mahal, lebih tinggi harga dan kualiti. Maka ianya adalah 30 unta hiqah, iaitu 30 unta yang berusia 4 tahun. Wa thalathuna jaza'ah, dan 30 ekor unta yang pada waktu itu berusia 5 tahun. Dan 40 unta yang pada waktu itu telah mula bunting. Khalifah lihat kepada baris yang kedua Sahara, al-hamil minan nuk, iaitu unta yang telah mula hamil, maka harga dia mahal. Maka ini adalah diat untuk seseorang yang pada waktu itu membunuh dengan sengaja. Dan itu terpulang pada wali, sama ada dia nak kisas penggal ataupun pada waktu itu dia nakkan diat ini. Dan yang ketiga, wa ma salahu alaihi fahuwa lahum, dan apa jua perjanjian perdamaian yang ada, maka itu pun adalah milik mereka. Wa zalika, dan ini adalah kerana beratnya diat pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja, rasanya kena diat ini adalah baik. Kalaulah tidak, nyawa manusia zaman kita dah menjadi tak bernilai. Masing-masing pada waktu itu ada beberapa lama di dalam tahanan, dan pada waktu itu mereka buat lagi kadang-kala, dan ada yang tak insaf juga. Maka bila pada waktu itu adanya diat seperti ini, dan keluarga pun kadang-kala dalam kes pembunuhan yang tak sengaja kena bertanggungjawab, maka pada waktu itu ianya lebih menunjukkan nilai nyawa, harga nilai nyawa manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis Abdullah bin Amr adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang kedua, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang diyah daripada sudut pembayaran duit. Adakah boleh kalau tak nak bagi unta bayar duit? Maka kalaulah bayar duit, berapakah dirham dia? Maka sebahagian para ulama kata boleh membayar dengan duit. Riwayat 1373. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muadz bin Hani qala hadatsana Muhammad bin Muslim huwa at-Taifi an Amr bin Dinar an Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda telah menetapkan diat daripada sudut pembayaran wang, jumlahnya adalah sebanyak 12,000 dirham. 12,000 dirham. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Ikrimah an Nabi SAW. Riwayat yang lebih kurang sama, namun mereka tidak menyebut pada sanad yang kedua ini perawi Abdullah bin Abbas. Dan di dalam periwayatan Ibn Uyainah terdapat banyak perbahasan, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas kecuali perawi yang bernama Muhammad bin Muslim, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan itulah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq, dan sebahagian yang lain telah berpandangan bahawa diatnya adalah 10,000, bukan 12,000 tapi 10,000, dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah. Berkata Imam Syafi'i, la a'rifu diyah, Imam Syafi'i tolak diat daripada duit. Imam Syafi'i kata diat hanyalah dengan unta. Dan pada waktu itu berapakah diat? Wahiyya mi'atum minal ibil, 100 ekor unta.
Lalu Imam Syafi'i tidak terima diat dengan duit, diat hanya boleh dengan pembayaran unta. Bab yang ketiga berkenaan tentang luka hingga menampakkan tulang. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil mudihah berkenaan tentang luka menampakkan tulang. Lalu kalaulah ada seseorang itu melukakan orang lain dan nampak tulang, apakah diat dia? Maka riwayat 1374. Sebab itu lihat kepada syaikha pada baris yang pertama, ismun li jaraha yuzharu bihal azam, luka yang boleh menampakkan tulang. Maka padanya adalah 5 ekor unta. Setiap luka 5 ekor. Kalaulah banyak luka, setiap luka 5 ekor. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, fil mawadih, pada luka yang menampakkan tulang, khamsun adalah 5 ekor unta, 5 ekor unta. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Sesungguhnya pada setiap luka yang menampakkan tulang melazimkan bayaran 5 ekor unta. Kita akan sambung pada jam 7.40 nanti. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.